Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini saya nak cerita tentang tajuk Jangan jadi fotojurnalis. So kenapa saya nak cakap jangan jadi fotojurnalis ni? Dah orang kata apa dah tak, orang kata tak ada masa depan ke fotojurnalis kan, bukan macam tu. Maksudnya sekarang ni kalau kita nak kepada adik kakak lah terutamanya, kepada yang berminat nak join apa ni, masuk dalam agensi media ni, media macam berita, news ni kan, kepada yang jadi jurufoto lah, yang berminat nak jadi fotojurnalis, kita kena ada skill lebih daripada mengambil gambar lah. Kita kena jadi jurnalis juga. So apa beza fotojurnalis dengan jurnalis ni? Bendanya sebenarnya sama saja, cuma bezanya fotojurnalis ni dia menyampaikan berita ataupun cerita melalui gambar, caption. Dan jurnalis ni pula, atau wartawan ataupun reporter ni, dia menulis story yang agak panjang lah. Sama ada guna pen, pensel, sekarang ni guna komputer lah kan. So beza dia situ. Dan masa depan untuk wartawan ataupun reporter ni dia lebih baik daripada jurnalis. Sebab apa? Masa depan wartawan ataupun reporter ni lebih baik daripada fotojurnalis. Sebab apa? Sebab dengan perkembangan teknologi baru sekarang ni, dengan smartphone canggih, dengan kamera SLR murah-murah kan, dia dah boleh jadi independent jurnalis tanpa memerlukan bantuan jurufoto. So untuk kebanyakan berita-berita semasa yang biasa kan, contohlah nak pergi cover mesyuarat, cover apa ni, jumpa orang, interview orang kampung apa semua tu kan, dia dah boleh buat sendiri dah. Dan sekarang ni pun dah banyak dah kalau kita tengok live feed apa semua yang wartawan buat kan, tanpa kehadiran jurufoto. Mereka boleh buat sendiri, pacak tripod, pacak kamera, bercakap sendiri kan. Dan kepada yang biasa tengok berita tu, kita pun mungkin dah biasa dengan seorang wartawan sambilan di London, iaitu TV3, yang biasa buat story untuk TV3 ni tu, Haliza apa nama di London tu kan. Dia biasanya buat story, dia bukan fotojurnalis lah, dia wartawan kan. Maksudnya dia pacak tripod, dia letak kamera, dia rekod. Kamera tu kamera kecil je. Dan saya pun pernah sempat bertugas dengan dia masa di Ukraine dulu. Maksudnya dia seorang je boleh buat story, tak perlu nak bantuan lighting man, audio man, editing apa semua, dia boleh buat sendiri. Dia buat tripod, buat kamera, pacak, dia interview orang, lepas tu dia cakap balik macam ni depan kamera kan. Sama juga macam fotojurnalis ni. Fotojurnalis ni biasanya dia akan menyampaikan cerita atau berita melalui sekeping gambar ataupun beberapa keping gambar dalam bentuk foto esei dia kan. Gambar, caption ringkas, gambar, caption ringkas. Tapi wartawan ni pula biasanya dia akan tulis artikel yang panjang tentang satu berita tu lah. Contoh macam ni lah, gambar ghost train ni. Okay, ni memang saya rakam lah kan. Kalau fotojurnalis biasanya dia akan ambil gambar macam ni, dia caption ringkas je. Okay, beberapa sekumpulan pelajar sedang menunggu kereta api di Kuala Keris untuk ke sekolah di Sekolah Menengah Dabung. Itu saja caption ringkas kalau fotojurnalis buat kan. Kalau ada pun bersiri tu mungkin foto esei lah. Tapi kalau wartawan pula biasanya dia akan, okay, ni tajuk besar, tajuk ghost train ni. Ghost train ni tajuk ni pun saya yang bagi. Apa ni, dia akan ambil gali lagi cerita tu lebih dalam. Maksudnya dia akan tengok kereta api ni daripada mana, pukul berapa dia bergerak kan. Okey, pelajar ni kenapa dia naik kereta api, tak ada pengangkutan lain ke di sana kan. Dan mungkin juga dalam satu gambar ni dia boleh buat banyak cerita tentang pemandu loko dia pun dia boleh buat juga. Sebab train ni dia bergerak awal pukul 4 pagi daripada Tumpat tu. So kalau 4 pagi daripada Tumpat, pukul berapa dia gerak daripada rumah kan? Takkan pukul 4 nak sediakan itu ini semua kan. So maksud saya, skill ataupun menjadi jurufoto ni kebanyakan orang dah boleh buat dah. Cuma untuk jadi fotografer sukan ke ataupun jenis-jenis studio, dia memerlukan kemahiran yang agak tinggi lah kan. Cuma untuk general news ni, wartawan pun dah boleh ambil gambar. Contoh macam gambar macam ni lah. Gambar macam ni tak perlu pun nak, orang kata nak skill yang advance apa semua kan. Kalau kita pakai smartphone pun kita boleh ambil gambar ni. Cuma mungkin dari segi perspektif gambar tu taklah macam ni. Pasal macam ni saya pakai macam telefoto kan, agak dari jauh kan. Kalau kita pakai smartphone pun dah boleh rakam, video pun boleh lagi. Dan baru-baru ni saya ada ikut apa ni, satu bengkel online, kursus lah, macam kursus foto lah kan, tapi secara online, kursus lebih kurang sehari bersama bekas fotografer Reuters di Indonesia, itu Pak Bia Wiharta. Dia pun cakap
Sekarang ni single gambar, single story dah macam susah nak dijual lah, macam tak berapa nak laku. Orang sekarang ni suka baca story yang panjang. Pasal sekarang ni kita tak ada kekangan space, pasal ruangan bercetak ni dah kurang. Orang dah kurang beli benda publication bercetak ni. Dah publication bercetak ni ada space yang terhad lah, macam berita nak masuk. Pasal sekarang ni ramai orang tengok berita ataupun news secara online dalam telefon ke komputer semua dia. So ruang tu tak kisah berapa banyak kita nak letak gambar pun, nak tulis story banyak mana pun, dia tak kisah sangat, dia tak ada had dengan jumlah muka surat yang ada kan. So dia kata, Pak Bia tu kata, sekarang ni kalau jurufoto lah nak jual gambar ataupun story tu, gambar dan caption saja, single story, single picture, agak susah. So dia suggest sekarang ni orang suka dengar cerita, baca cerita. So maksud dia, kalau seorang jurufoto tu boleh tulis cerita sebagaimana wartawan menulis dengan panjang detail kan, benda tu dia akan lebih marketable lah. Maksudnya diri seorang jurufoto tu lebih diperlukan. Contohlah macam saya bagi tahu yang sebelum, dalam perkongsian sebelum ni kan, sekarang ni dalam langkah-langkah penjimatan mana-mana negara pun, news agency pun nak jimat, sama ada di jabatan kerajaan, swasta, semua nak jimat kan. Contoh kalau ada assignment di overseas, ataupun contoh kalau tak perlu overseas pun, kalau kita berada di Kuala Lumpur atau di Putrajaya ni, nak dihantar ke luar bandar kan, luar Kuala Lumpur lah, contoh di Pantai Timur ataupun Sabah Sarawak, kalau dia boleh hantar seorang jurufoto ataupun wartawan yang boleh buat dua kerja, maksudnya dia boleh tulis story panjang, dia pun boleh ambil gambar, kenapa nak hantar dua orang? Kenapa nak perlu hantar dua orang? Maksudnya kenapa perlu hantar jurufoto pun kita nak hantar, wartawan pun nak boleh hantar. Wartawan ni pun dia boleh ambil gambar juga kan, dan tengok jenis assignment lah. Macam dulu biasanya memang untuk assignment apa pun memang diperlukan dua orang. Hantar jurufoto, hantar reporter. Jurufoto ni ambil gambar lah kan. Dia ambil gambar, dia itulah caption ringkas saja. Gambar, caption ringkas saja. Tapi lepas tu ada story panjang lagi. Story panjang tu biasanya wartawan lah akan tulis kan. So benda-benda macam tu memang orang kata apa, kalau kita nak still relevant, kalau kita, kepada yang masih berminat dengan dunia kewartawanan ni, jangan jadi fotojournalis saja. Kita kena jadi wartawan juga. Benda ni saya dah buat dah konten sebelum ni. Cuma saya just nak orang kata apa, cerita lagi sekali lah. Tak cukup kalau kita jadi seorang wartawan, seorang jurufoto saja. Dia contoh macam ni lah story yang saya tulis dalam story ni saya tulis dalam blog. Lepas tu majalah ni dia minta kebenaran untuk pakai story saya, dan dia pakai lah. Maksudnya kalau caption ringkas gambar, dia just gambar caption lah. Tapi pasal ada story ni, sebab story yang saya tulis ni, itu majalah ni berkenan nak publish story tu. So maksud saya, siapa yang nak jadi, yang berminat nak jadi fotojournalis, dia tak boleh lagi kena ada skill mengambil gambar saja. Dia kena jadi wartawan. Jadi wartawan ni, fotojournalis dan wartawan ni lebih kurang benda yang sama maksudnya. Tapi jadi wartawan ni dia kena pandai menulis benda yang lebih panjang lebar. Kena tahu interview orang kan. Biasanya kalau fotojournalis ni dia interview orang, ringkas saja dia tanya nama, umur, apa pekerjaan ataupun jawatan dia, itu saja pasal untuk caption tu. Tapi kalau wartawan ni, dia akan tanya detail kan. Okey, macam contoh lah, kalau dia nak buat story pasal kereta api ni, loko ni apa benda kan. Panjang cerita itu dan orang suka baca. Dan sebab benda-benda tu yang kadang-kadang kita tengok gambar biasa, tapi sebab story yang ada tu menarik. Story yang ada tu menarik menyebabkan orang suka nak baca, orang suka share benda tu. Dan macam dulu sebenarnya foto essay ataupun story ni lama dah orang buat dah, macam dalam buku The Photographer's Vision ni, fotografer Magnum ataupun Life Magazine tu, W. Eugene Smith tu, yang popular dengan filem Minamata sekarang ni kan, dia pun dah buat foto essay dah. Foto essay macam ni, country doctor dengan Spanish village ni. Tengok gambar-gambar dia dengan story dia sekali. So maksud saya, kita kena jadi wartawan juga. Sebab sekarang ni wartawan dia dah boleh jadi fotografer dan juga video editor. Pasal dengan kecanggihan mobile phone ni, untuk gambar-gambar biasa kan, gambar-gambar yang tak memerlukan lensa 300-400 mm ni, ataupun 70-200, dia dah boleh ambil gambar macam meeting biasa, meeting peringkat menteri. Lepas tu kalau kena pergi orang kampung, contoh kena pergi kampung-kampung ataupun ada VIP bagi sumbangan ke apa, ataupun kita nak interview orang kampung kan. So benda tu tak perlu nak jurufoto sangat dah pun. Kita boleh ambil gambar dan kita boleh story panjang. Pasal orang sekarang ni suka story. Gambar tu gambar juga.
Cuma mungkin akan datang yang hanya betul-betul diperlukan jurufoto ni adalah mungkin dalam bidang sukan lah, sport kan, sport, studio, benda-benda yang memerlukan peralatan khas ni lah. Studio ni dia perlukan peralatan lighting apa semua kan. Dan kalau sport ni pun lens yang diperlukan itu agak besar dan berat lah, dan macam-macam teknikal lagi lah. So point yang saya nak cakap ni sama juga sebelum yang konten yang saya dah buat ni. Kalau kita berminat nak bekerja di bahagian media ni sebagai fotojurnalisan, memang dah tak cukup dah tak boleh dah. Kita kena ada skill lain tu. Kita kena jadi wartawan sepenuhnya. Kita kena menguasai bidang multimedia, kena tahu, mahir edit video, mahir menulis story yang panjang. Sebab kalau contoh kalau ada 2 orang kan masa interview kan, kalau ada panggilan baru kan, okey, orang juru wartawan ni dia boleh ambil gambar sikit, dia boleh story panjang, dan wartawan juru foto ni dia hanya pandai ambil gambar, caption pun tak berapa nak pandai sangat, sikit-sikit kan. Jadi company mana, kadang tu company akan pilih seorang individu yang boleh buat 2 kerja ni, atau 2 atau 3 kerja ni. Gambar dia boleh ambil, video 20 pun dia boleh ambil, edit pun dia boleh edit kan. Memang ramai juru foto ataupun fotojurnalis tak suka benda ni, pasal wartawan dah ambil kerja dia kan. Salah dia diri sendiri juga, kenapa kau tak upgrade skill kau kan. Dan sekarang ni banyak, kalau paper-paper sekarang ni pun, dulu lagi pun kalau dia hantar assignment, contohlah PM ataupun VIP pergi luar negara kan, dia hantar biasanya senior wartawan senior lah, wartawan senior. Kadang-kadang ketua editor yang pergi, dia tak bawa fotografer. Biasanya fotografer yang cover untuk overseas ni mungkin daripada bernama sajalah kan. Kalau yang lain-lain tu dia hantar wartawan senior saja, pasal untuk cover meeting apa benda kan, nak interview VIP tu kan, tak perlu pun nak, orang kata, maksudnya tak ada keperluan sangat pun nak bayar nak keluarkan kos untuk tiket fotografer ni, contohlah ke London, hotel apa semua kan, seorang pun dah cukup lah. So nampak kat situ pun kita dah nampak dah itu jurang antara keperluan wartawan dan keperluan fotojurnalis tu. Walaupun gambar masih diperlukan, tapi sebab wartawan tu dah boleh ambil gambar, so tak ada keperluan lagi nak hantar fotojurnalis tu pergi overseas sekali kan. Macam dulu pun unit bahagian TV ke apa, dia pakai dulu, biasanya kalau pergi overseas mungkin 3 atau 4 orang tu. Wartawan dah kena pergi, juru video pula kena pergi, audio man pun kena pergi, itu lighting man pun ada dulu lah, lighting man. Sekarang ni 2 orang je, wartawan dan juga juru kamera. Dulu 3, paling tidak pun 3 lah. Seorang tu technician ni biasanya dia akan jaga audio lah, ataupun untuk pam gambar. Dan sekarang ni pun dah banyak one man show. Maksudnya wartawan tu pun sekarang kamera pun dah kecil kan, kamera DSLR tu mirrorless pun dah boleh shoot video kan, video dalam 30 minit atau 1 jam kan. So wartawan yang ada skill tu kadang dia hantar seorang je wartawan tu pergi overseas. Dia lah yang buat liputan, dia lah yang jadi reporter, dia lah yang jadi semua dia lah. Maksudnya seorang je. Bayangkan daripada 3 orang dah hantar seorang kan, berapa banyak company tu dah jimat dari segi kos hotel, transport, pengangkutan, flight dan semuanya lah. So kalau juru foto ataupun sesiapa yang berminat dalam bidang journalism ni nak stay relevant ataupun nak masih berminat kan, dia kena upgrade skill dia lah. Dan kita tak boleh nak salah kan, tengok ni wartawan ni dah pandai ambil gambar kan, kita lepas ni tak boleh lah kita nak pergi overseas pasal wartawan dah boleh pergi dulu ambil seorang. Kita tak boleh salahkan dia, pasal kita kena salahkan diri kita yang tak nak upgrade skill kita ni. Orang lain dah belajar video, kita kata aku still foto, buat apa aku nak belajar video kan. Siapa yang rugi dalam bidang dalam situasi ni? Siapa yang rugi kan? Kita yang tak nak upgrade diri kita. So kita kena upgrade lah kehendak semasa tu, dan perkembangan teknologi semasa ni dah tak macam dulu. Sekarang ni dalam langkah-langkah perjambatan satu lagi, sebab kebanyakan wartawan ni dah boleh menguasai ilmu foto dan editing video dan shooting video ni. Jadi kalau kita masih lagi berminat nak kekal dalam bidang ni, kita kena belajar, orang kata belajar jadi wartawan lah. Maksudnya fotojurnalis tu pun memang wartawan, tapi lebih daripada tu maksudnya. Kita kena jadi wartawan yang boleh nulis sebuah buku yang tebal macam ni kan. Jarang juru foto buat buku kan. Kalau ada pun just gambar capture ringkas je kan. Tapi kalau wartawan dia boleh tulis dengan lebih baik lagi lah kan. Sebab tu kalau ada jamuan ke apa, biasanya
yang duduk dengan rapat dengan VIP ke apa kan, wartawan bukan jurufoto ialah pasal dia nak ambil gambar di keliling kan, dan hubungan baik antara VIP dengan wartawan lebih kuat berbanding dengan jurufoto, pasal itulah wartawan ni dia lebih mendalam story yang dia nak sampaikan tu. So apa yang saya nak sampaikan ni adalah, kalau kita berminat nak bekerja dalam bidang jurnalism ni, kewartawanan ni, menjadi jurufoto sahaja dah tak cukup tu. Bila kita jadi jurufoto dalam bidang kewartawanan ni, orang akan panggil kita fotojournalis lah, pasal kita ambil gambar, kita tulis caption sikit dah cukup dah. Tapi sekarang ni dia tak, orang kata apa, dengan kemahiran yang itu saja dah tak cukup. Kita kena jadi lebih daripada tu. Kita kena jadi wartawan yang boleh menulis story yang panjang lah. Dan kalau boleh bukan menulis story saja, kena pandai guna video juga. Tak boleh, kita tak boleh lagi cakap, aku ni still foto, kenapa aku nak belajar video kan? Apa pasal aku nak pakai video kan? Tapi itulah, kalau kita cakap macam tu, lama-lama kita akan dah tak relevan dalam industri tu lah. Dah mungkin akan tak diperlukan lagi lah. Mungkin kalau ada orang baru masuk nanti, kita dah, contohlah kita kerja dah lama kan, kita malas nak belajar, ada orang baru masuk, dia boleh buat itu, dia boleh buat ini kan, macam-macam dia boleh buat. Tak mustahil lah bos akan hantar dia lah pergi sana sini, dan kita mungkin untuk terperap dalam office lah kan, pasal yelah banyak benda yang kita tak boleh buat berbanding dengan orang baru ni. Dia boleh buat video, dia boleh buat ini, dia boleh buat ini, editing video pun boleh, menulis pun boleh kan, ambil hantar dia kan, banyak boleh jimat lagi, dan kita tunggu masa untuk orang kata pencen je lah. So itulah dia orang perkongsian ringkas dia tentang tajuk jangan jadi fotojurnalis. Tapi maksudnya bukanlah tak boleh, kita kena jadi lebih daripada tu. Kita kena jadi wartawan yang mampu menulis cerita, mampu merakam video, mampu buat dokumentari, mampu jadi director untuk sebuah cerita tu, dan macam-macam lagi lah. Kena upgrade skill lah, upgrade skill. Tak boleh lagi kita berpuas hati dengan aku pandai ambil gambar ni semua kan. Dia tak cukup lah benda tu. Jangan jadi macam Kodak lah, Kodak. Jenama Kodak. Itu benda tu nanti saya cerita bab lain pula. Okay, sampai sini dulu.